Hai murid, selamat datang ke channel Cikgu. Sekiranya ini adalah video pertama Anda gunakan sebagai bahan rujukan untuk mata pelajaran matematik tambahan. Dengan subscribe channel Cikgu di YouTube, Anda boleh memperolehi lebih banyak video berkaitan dengan matematik tambahan. Baik. Seperti biasa, dalam setiap video, cikgu akan memilih satu perkara dan bincang kongsi dengan murid-murid. Dalam siri video berkenaan dengan bab 3 matematik tambahan tingkatan 4 iaitu sistem persamaan, cikgu dah keluarkan beberapa video, iaitu ada video berkaitan dengan persamaan linear 3 pemboleh ubah dan juga ada video berkenaan dengan persamaan serentak 2 pemboleh ubah. So ini adalah satu lagi video yang kita nak gunakan ataupun murid-murid boleh gunakan sebagai satu bahan rujukan bagaimana murid-murid boleh menggunakan cara penggantian untuk menyelesaikan satu persamaan serentak yang melibatkan persamaan linear dan bukan linear 2 pemboleh ubah. So, mengapa anda perlu menggunakan beberapa contoh semasa mempelajari satu-satu tajuk baru ialah sebab setiap soalan bila dibincangkan daripada soalan itu mungkin pelajar-pelajar akan mempelajari satu benda baru. Kalau murid-murid hanya bergantung kepada satu contoh untuk memahami berkenaan dengan satu perkara yang baru untuk anda, so itu tidak cukup sebab anda perlu perbanyakkan bentuk-bentuk soalan, bentuk-bentuk penyelesaian supaya murid-murid akan dapat mempelajari benda-benda baru dalam setiap contoh penyelesaian. So sebab itu adalah nasihat cikgu kalau murid-murid menggunakan video-video cikgu dalam channel YouTube ini yang boleh anda gunakan sebagai bahan ulang kaji ataupun rujukan berkaitan dengan sistem persamaan bab 3 matematik tambahan. So dalam berkaitan dengan mata pelajaran ataupun tajuk ini, cikgu dah keluarkan beberapa video. So cikgu harap murid-murid akan menggunakan peluang ini untuk mempelajari dan memahirkan diri. Sebab akhirnya matlamat mempelajari tajuk ini akhirnya simple saja, iaitu anda akan diuji dalam satu peperiksaan. Bukan tujuan mempelajari satu-satu mata pelajaran ialah untuk menjawab soalan yang akan dikeluarkan dalam peperiksaan. Itu bukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ialah mempelajari selok-belok penyelesaian satu-satu soalan melibatkan persamaan. Dengan membuat 1-2 contoh tidak cukup. So sebab itu anda perlu latih dengan membuat banyak bentuk soalan. Sebab soalan dalam peperiksaan nanti bukannya soalan yang seperti mana sedang buat ataupun sedang kita bincang dalam video ini. Sebaliknya soalan dalam peperiksaan nanti lebih berkaitan dengan penyelesaian masalah. Iaitu dalam soalan itu akan diberikan satu masalah. Dan masalah itu perlu diselesaikan dengan menggunakan pembelajaran sama ada menggunakan persamaan linear 3 pemboleh ubah ataupun persamaan serentak 2 pemboleh ubah. So kita tidak tahu bentuk masalah akan diberikan. Sekiranya asas itu tidak kukuh, bagaimana pula murid-murid boleh belajar ataupun menjawab soalan yang bermasalah itu? So biasanya mengapa murid-murid gagal dalam menjawab soalan semasa peperiksaan ialah kegagalan murid mempersiapkan diri di peringkat awal mempelajari satu-satu tajuk yang baru untuk mereka.
So atas nasihat itu cikgu keluarkan beberapa video, dan dalam setiap video itu cikgu hanya pilih satu soalan saja. Cikgu tak selipkan 2, 3. Sebab cikgu daripada pengalaman cikgu, apabila dikongsi satu-satu dengan murid, adalah pengalaman cikgu dapati bahawa adalah kongsi yang berkenaan saja. Jangan cuba campur aduk benda-benda lain ataupun buat 1, 2, 3 contoh dalam satu masa. Ya, boleh diterangkan, tapi masalahnya akhirnya murid-murid itu tidak dapat memperolehi yang sepatutnya di akhir pembelajaran itu. Mereka gagal memahami apa yang dia ajar pada sesi itu. Itu masalahnya. So, sebab itu cikgu gunakan satu video dan bincang satu perkara saja. Okey, sekarang cikgu pilih satu lagi contoh soalan di mana kita akan gunakan cara penggantian menyelesaikan persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah. Perhatikan contoh soalan yang diberikan. Setakat ini contoh-contoh ataupun video-video, contoh-contoh yang tengok dalam video oleh murid-murid adalah, ya, sekiranya melibatkan satu persamaan serta dua pemboleh ubah, ia akan diberikan dua persamaan. Satu persamaan ialah satu linear, satu lagi ialah bukan linear. Okay, bandingkan contoh yang diberi ini. Ini adalah satu siri persamaan yang telah diletakkan dalam satu persamaan. Ini satu siri persamaan diletakkan. So, ini yang cikgu katakan anda perlu perbanyakkan soalan, membuat lebih banyak soalan, sebab daripada setiap soalan benda yang sama tapi bentuk soalan itu berlainan. Sebab itu cikgu cuba perkenalkan bentuk yang berlainan dalam setiap video. Okey, dalam video ini perhatikan. Okey, di sini tidak seperti mana yang murid belajar sebelum ini. Bezanya, kalau dulu dua persamaan satu linear dan bukan linear diberikan, anda perlu gunakan cara penggantian untuk menentukan nilai pemboleh ubah. Di sini satu siri persamaan diberikan. Jika nak selesaikan, walaupun bentuk soalan ini adalah agak baru, tapi penyelesaian tetap sama. Iaitu, kalau soalan ini nak diselesaikan ataupun nilai X dan Y ditentukan, pemboleh ubah itu ditentukan, maka semestinya dua persamaan diberikan. Tapi di sini tidak diberikan. So, maksudnya apa? Maksudnya murid-murid sendiri perlu wujudkan dua persamaan tersebut. Satunya adalah linear, satu lagi adalah bukan linear. Itu yang baru di sini. Selepas murid-murid berjaya menghasilkan dua persamaan itu, maka yang lain itu samalah. Pilih satu persamaan, iaitu persamaan linear, kita pilih satu pemboleh ubah dan kita akan gantikan dalam persamaan bukan linear, dan akhirnya kita akan selesaikan untuk mendapat nilai XY itu, iaitu nilai XY ialah nilai pemboleh ubah yang terlibat. So, yang terbaru ataupun yang baru anda perlu belajar di sini ialah bagaimana nak wujudkan dua persamaan. So, daripada sini murid-murid perlu hasilkan dua persamaan. Ini baru, ini perlu belajar. Okey, satu ialah satu mesti persamaan linear. Tengok di sini, perhatikan linear. X kuasa 1, Y kuasa 1. So, kita keluarkan. So, X tambah Y tambah 8 yang sama dengan satu persamaan linear. So, di sini tidak boleh ada kuasa 2. Faham tak? Ataupun satu bentuk yang boleh memberikan bukan linear. So, maka cikgu tidak boleh samakan yang ini. Cikgu tidak boleh samakan X kuasa 2 tambah X kuasa Y. Mengapa? Kalau cikgu samakan dengan ini, perhatikan di sini. So, yang kita perlu di sini adalah satu persamaan linear saja. So, maksudnya kuasa X mesti 1, Y mesti 1. Ini yang cikgu nak ajar di sini. Ini adalah benda baru di sini. Okey? So, maka yang ini maksudnya adalah 4X tambah Y sama dengan 2. Okey, perhatikan sekarang. Ini adalah persamaan. Okey. So, mestinya satu lagi ialah bukan linear. Okey. So, yang tinggal sekarang ialah perhatikan yang ada kuasa 2 ialah bukan linear.
So sekarang kita ambil ini lah. So yang ini adalah X kuasa 2 tambah X tolak Y sama dengan 2. Ini adalah dua persamaan yang sepatutnya diberikan kalau diselesaikan soalan ini. Tapi tidak diberikan dalam seperti mana yang diperkenalkan awal tajuk ini. Okey, so ini adalah masa untuk memantapkan pembelajaran anda di bawah tajuk sistem persamaan melibatkan persamaan serentak. So bila nak mantapkan pengetahuan anda dalam penyelesaian soalan persamaan serentak ini, anda perlu cuba soalan-soalan bukan seasal bentuk asal, iaitu diberikan dua persamaan kemudian selesai, tidak. Anda perlu mencuba soalan-soalan yang mencabar, seperti yang diberikan. Sebab itu cikgu pilih, walaupun cikgu dah berikan dua video berkenaan dengan persamaan serentak, tapi cikgu pilih satu lagi sebab cikgu nak bincang satu lagi bentuk. Itu saja. Okey, sekarang perhatikan dari sini kita dapat dua persamaan. Okey, sekarang kita susun dua persamaan yang dikehendaki. So di sini didapati satu persamaannya adalah 4x tambah y sama dengan, kita letakkan sebelah sini supaya nanti ruang ya. Okey, so satu ialah 4x tambah y tambah 8 sama dengan 2. Satu lagi ialah x kuasa 2 tambah x tolak y sama dengan 2. Okey, ini adalah dua persamaan yang biasa. Ini kalau dah anda dapat hasilkan dua persamaan ini, sekarang senang kan? So yang tujuan kita memperkenalkan ataupun kita mencuba soalan-soalan baru ialah supaya mempelajari benda baru. Benda-benda baru. So anda perlu buat lebih banyak soalan, jangan pilih soalan yang sebentuk saja. Okey, anda perlu mencuba soalan-soalan yang berlainan jenis supaya dalam setiap satu itu anda akan mempelajari benda baru berkaitan dengan penyelesaian persamaan serentak dua pemboleh ubah. So sekarang faham kan? So katakan cikgu pilih ini sebagai persamaan pertama dan ini sebagai persamaan kedua. Seperti biasa, kita akan gantikan persamaan satu ke dalam persamaan dua. Okay, sekarang kita ambil persamaan satu, iaitu 4x tambah y tambah 8 sama dengan 2. Apa kita akan lakukan di sini? Kita akan pilih satu pemboleh ubah, kemudian kita akan ganti ke dalam persamaan kedua. Masih ingat tak banyak nasihat cikgu berikan? Apabila kita nak ganti itu, jangan rumitkan persamaan baru yang kita hasilkan. So bila buat soalan-soalan ini, cuba ingat nasihat-nasihat cikgu. Sebab penyelesaian soalan ini kalau menjadi lebih rumit, yang susah murid. Akhirnya berjaya selesaikan soalan tapi jawapan yang diperoleh itu salah, merugikan. So sebab itu cikgu nasihatkan bukan setakat menyelesaikan soalan, tapi apakah langkah-langkah ataupun perkara-perkara yang perlu dititik beratkan oleh murid-murid supaya tidak menyusahkan diri dalam menyelesaikan satu-satu soalan. So sentiasa ingat, jangan tengok soalan terus mencuba jawab. Apabila ataupun sebelum mencuba ataupun selesai atau memulakan penyelesaian, berikan tumpuan benda-benda kecil yang boleh bantu anda mengurangkan masalah ataupun boleh mengelakkan masalah. Nasihat cikgu. So sekarang perhatikan, cikgu boleh ganti X ataupun Y. Tapi dah banyak kali cikgu kata kalau ada pemboleh ubah ianya positif satu, jadilah pilihan. Bukan semestinya. Cikgu kata ini adalah benda kecil yang kalau kita beri tumpuan boleh meringankan penyelesaian kita, bukan menyusahkan penyelesaian kita. Faham? Okey. So daripada cikgu pilih X yang ada berkali 4, cikgu pilih Y yang berkalinya 1, lagi pun favor kita iaitu positif 1. So benda-benda seperti inilah cikgu selipkan dalam perbincangan cikgu. Itulah bezanya video cikgu berbanding dengan video-video lain. Boleh ajar, tapi anda perlu diberikan sedikit bantu, anda perlu diajar supaya
penyelesaian itu tidak menimbulkan masalah. Boleh? Okey. So, atas nasihat yang cikgu berikan itu, bukan nasihat ini semua akan beri markah, bukan ya. Setiap langkah yang kita ambil supaya elakkan menjadi masalah adalah langkah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan murid supaya dapat selesaikan soalan dengan lengkap dan akhirnya jawapannya betul. Pilih yang salah, kita tak pedulikan nasihat yang cikgu berikan itu, pilih saja mana-mana sebutan dan gantikan. Akhirnya yang susah adalah murid. Selesai juga. Tapi masalahnya jawapan salah. Apa gunanya? So, berikan masa untuk cerdik. Orang kata cerdik. So, apabila menjadi cerdik, yang inilah murid-murid cerdik. Dia akan berikan tumpuan pada benda-benda yang kecil ini yang akan membolehkan mereka menyelesaikan soalan dengan lebih senang. Cikgu nak you jadi cerdik. Faham? So di situ dapatlah Y sama dengan pindahkan negatif 4X. Kita dah ada tambah 2 tolak 8 ya. 2. Okey, cikgu pindahkan negatif 4X. 2 di sini tetap, jangan ditolak. So Y sama dengan negatif 4X tolak 6. Okey, ini adalah sebutan yang kita akan gantikan dalam sama bukan linear. Boleh? Okey, sekarang cikgu salin. Okey, Y sama dengan negatif 4X tolak 6. Cikgu namakan bersama kita. Okey, sekarang perhatikan. Boleh? Okey, katakan cikgu pilih 4X. Kalau cikgu pilih 4X, perhatikan nanti ada pembawanya adalah 4. So apabila you nak ganti, you akan ganti satu sebutan yang dalam bentuk pecah. Itu yang cikgu nasihatkan. So jangan belajar buat sahaja, tapi belajar secara cerdik. Buat satu-satu soalan dengan cerdik. Apa itu cerdik? Berikan ataupun tumpuan pada benda-benda kecil yang boleh bantu anda memudahkan cara penyelesaian. Itu cerdik. Bukan habis jawab soalan, jawapan salah. Betul. Okey? Jadilah pelajar cerdik. Okey, sekarang kita turunkan, kita salin persamaan bukan linear, iaitu X kuasa 2 tambah X tolak Y sama dengan 2. Okey, apa kita nak lakukan? Ya, di tempat Y, tengok kan? Satu lagi dapati bahawa kalau sekiranya cikgu pilih X tadi yang ada pecahan bagi 4, perhatikan tempat berapa. Cikgu kena ganti di 2 tempat. Lagi satu ada kuasa 2. So inilah cikgu kata cerdik. So beri tumpuan, benda-benda kecil ini perlu diperhatikan. So cikgu nak you belajar ini supaya menjadi pelajar yang cerdik. Tumpuan benda-benda kecil ini yang cikgu kata. Okey, so sekarang salah kan kalau cikgu pilih, kalau mula-mula cikgu tak tengok 2X. Cikgu tak kira ada kuasa 2 ke ada 2X tak. Cikgu tengok, bila cikgu pilih X, ada pecahan. Tapi bila cikgu dah pilih dalam bentuk pecahan dan bila cikgu nak gantikan dalam persamaan bukan linear, lagi pula masalah. Satunya ada 2 tempat cikgu pula gantikan dalam bentuk pecahan dan menjadi lebih rumit apabila dia ada kuasa 2. So anda sebagai seorang pelajar yang mempelajari benda-benda baru, benda-benda kecil ini perlu diberikan tumpuan. Itu adalah bezanya. Okey, video cikgu banding dengan video-video lain. Bukan cikgu angkat bakul sendiri, tidak. Dan ini semua adalah pengalaman cikgu yang perolehi dengan mengajari bertahun-tahun. So kita perlu mengajar satu-satu benda supaya
setiap murid yang berupaya lain untuk memaham satu-satu benda, semua jenis ataupun semua jenis murid ini dapat memahami benda itu dengan baiknya ataupun lengkapnya. So di akhir sesi video ini, tak kira apa jenis ataupun keupayaan anda untuk memahami maths ini ataupun penyelesaian ini, akhirnya you dapat memahami cara penyelesaian. Sekarang berjaya kan? Sekarang kita akan ganti Y. Bila kita ganti Y, mudah dan kita ganti di satu tempat saja. So yang ini akan jadi X kuasa 2 tambah X tolak Y tuan, kita ganti dengan ini. So letak, sentiasa cikgu nasihatkan letak dalam kurungan. Mengapa? Sebab masa pengembangan tidak lakukan kesilapan tanda. So perhatikan negatif 4X tolak 6 sama dengan 2. Letakkan dalam kurungan. Sekarang X kuasa 2 tambah X. Kembangkan yang pertama, negatif positif 4X. Pengembangan kedua, negatif positif 6 sama dengan 2. So X kuasa 2, sebutan serupa, X tambah 4X. 5X. So tambah 5X tambah 6 sama dengan 2. 2 pindah ke sini. So X kuasa 2 tambah 5X. So 6 tolak 2 tambah 4 sama dengan 0. Perhatikan bentuk persamaan yang kita hasilkan itu. Perhatikan bentuk persamaan. Ini yang penting. So kita berjaya menghasilkan satu persamaan kuadratik yang mudah. So sekarang langkah seterusnya ialah anda akan selesaikan persamaan kuadratik ini. So dalam menyelesaikan persamaan kuadratik ini, sekiranya anda gunakan kalkulator, apabila anda gantikan A, B dan C dalam kalkulator, jika jawapan yang dapat itu adalah dalam perpuluhan, dan kalau perpuluhan itu tidak boleh ditukarkan kepada pecahan, maka anda perlu gunakan formula. Sekiranya nilai A, B dan C anda masukkan dalam kalkulator dan didapati dapat dalam bentuk perpuluhan itu boleh ditukarkan kepada pecahan, maksudnya anda boleh gunakan pemfaktoran. So di sini nasihat ini perhatikan ya. So di sini tak perlu sebab yang ini mudah sahaja. So pasti yang ini kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan pemfaktoran. Sekarang cikgu padamkan, cikgu bawa yang ini ke atas. Selepas kita selesaikan, kita dapati so X kuasa 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. So di sini adalah X 4 ya. 4. So X tambah, so 4 di sini kita akan dapat so X tambah 1, X tambah 4 sama dengan 0. Untuk anda boleh gunakan kalkulator. Gunakan kalkulator, dapatkan A, B dan C. Masukkan dalam kalkulator, dapatlah 2X. 1X yang akan tunjukkan adalah X negatif 1 di kalkulator. Satu lagi X yang ditunjuk dalam kalkulator ialah negatif 4 ya. So pastikan langkah ini ditunjukkan ya. So sekarang daripada situ kita dapati X tambah 1 sama dengan 0. X adalah negatif 1. Satu lagi X tambah 4 sama dengan 0. So X adalah negatif 4. So kita dapati 2X. So 1X adalah negatif 1 dan 1X adalah negatif 4. Apakah langkah seterusnya? Semestinya mencari nilai Y. So kan kita ada Y, ataupun ini boleh ganti di sini. Tak ada masalah. Jangan ganti dalam kuasa 2. Sebab kuasa 2. So cikgu nak tak nak susah-susahkan diri. So kalau nak pilih, terus ganti sini, terus dapat Y. Ataupun pilih persamaan linear ini supaya lebih mudah penyelesaian. Boleh? Cikgu terus untuk mendapatkan Y. Sekarang kita dapat X. Perhatikan Y, cikgu pilih yang ini. So sekarang katakan X sama dengan negatif 1. Maka Y berapa? So Y adalah negatif 4X negatif 1. Kemudian berapa tadi? Tolak 6.
Okey, so negatif negatif positif, negatif negatif positif. So jadi 4 tolak 6 menjadi negatif 2. Maka apabila x adalah negatif 1, y adalah negatif 2. Boleh? Faham? Boleh tak? Okey. Seterusnya kita akan gantikan satu lagi x iaitu negatif 4 untuk mendapatkan nilai y. So apabila x negatif 1, y adalah negatif 2. Okey, ini satu. Okey, sekarang kita nak cari untuk apabila x adalah negatif 2. Okey, padam. Okey, salin balik. So y sama dengan negatif 4, negatif 4 ya. Okey, negatif 4 untuk x, kita ganti di tempat x, tolak 6. So sekarang perhatikan negatif-negatif. Okey, positif, yang ini adalah 16 tolak 6. Boleh? So yang ini jadi 10. Ini adalah y kedua. Bila mana? Apabila x negatif 4, y adalah 10. Ini adalah satu lagi. So ini adalah penyelesaian yang melibatkan soalan persamaan serentak, dua pemboleh ubah, satu persamaan linear dan satu lagi bukan linear. So cikgu harap contoh yang cikgu ambil untuk bincang bersama murid dapat membantu murid-murid memahami dan mengapa cikgu perlu keluarkan banyak video berkenaan dengan penyelesaian persamaan serentak melibatkan dua pemboleh ubah, sebab cikgu dalam setiap satu contoh itu cikgu cuba perkenalkan berlainan bentuk persamaan supaya boleh membantu murid-murid memahami dengan lebih baik tajuk penyelesaian ini. So cikgu harap murid-murid akan menggunakan semua video yang cikgu keluarkan dalam channel cikgu di YouTube berkenaan dengan sistem persamaan bab 3 tingkatan 4 ini. Anda akan gunakan sebaik mungkin. Kena rajin ya. Okey, kena rajin gunakan. Cuba ulang beberapa kali. Sebab seterusnya akan sampai masa murid-murid perlu selesaikan soalan masalah. So, sebelum cikgu perkenalkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan serentak ataupun persamaan melibatkan tiga pemboleh ubah, persamaan linear tiga pemboleh ubah, ataupun persamaan serentak yang melibatkan dua pemboleh ubah, satu persamaan linear, satu lagi bukan linear, atau apa jenis masalah yang kita akan diberikan. So, sebelum kita belajar menyelesaikan masalah menggunakan persamaan ini, so pelajar-pelajar perlu menyiapkan diri supaya mahir dalam apa jua bentuk persamaan yang diberikan. So maksudnya kalau masalah itu perlu menggunakan penyelesaian persamaan linear tiga pemboleh ubah, murid-murid perlu mahir. Sekiranya masalah itu melibatkan penggunaan persamaan serentak dua pemboleh ubah, mungkin satunya ialah persamaan linear, satu lagi ialah bukan linear. Okey, di situ pun murid-murid perlu check up. So sebab itu persiapan awal, okey, apabila satu tajuk itu dipelajari dalam matematik tambahan itu sangat penting. Kalau tidak anda beri tumpuan, nanti ada masalah. So cikgu harap apa yang cikgu bincangkan dalam video ini anda akan gunakan sebaik mungkin. So ulang beberapa kali supaya dapat mempelajari, kukuhkan pengetahuan berkenaan dengan penyelesaian persamaan, tak kira persamaan linear tiga pemboleh ubah ataupun persamaan serentak dua pemboleh ubah. Okey, baru apabila diberikan soalan masalah ataupun apabila menghadapi soalan dalam peperiksaan akan membantu murid-murid akan dapat jawab lebih yakin. So sekiranya berpuas hati dengan apa yang cikgu berikan dalam video ini, seperti biasa berikan thumbs up bagi cikgu, tekan like ya. Okey, sekiranya video ini didapati memang berguna untuk murid-murid untuk yang lain belajar tajuk ini, so letakkan pada ruang komen ini mengapa video ini sesuai untuk digunakan sebagai bahan rujukan oleh pelajar-pelajar tingkatan 4 matematik. Okey, so letakkan sebab kukuh supaya mereka melalui melihat komen-komen ini mereka akan memilih video-video cikgu sebagai bahan rujukan daripada channel cikgu di YouTube.
Okey, so sekiranya anda berpuas hati dan nak lebih banyak video sebagai bahan rujukan daripada channel Cikgu di YouTube, tekan bell button itu ataupun butang loceng supaya dapat notifikasi daripada YouTube untuk video-video Cikgu yang lain berkaitan dengan tajuk. Dan akhir sekali, permintaan Cikgu daripada murid-murid, sekiranya murid-murid berpuas hati dengan cara penyampaian Cikgu berkenaan dengan tajuk ataupun soalan-soalan, tolong rekomen video Cikgu yang terdapat dalam YouTube kepada rakan-rakan di kelas ataupun di sekolah ataupun rakan-rakan di luar yang belajar matematik tambahan, yang boleh mereka gunakan video Cikgu yang terdapat di YouTube itu sebagai bahan rujukan untuk mereka. So, akhir sekali seperti biasa, Cikgu mengucapkan ribuan terima kasih.